Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada arwah kedua ibu bapa, suami-suami, isteri-isteri ataupun anak-anak jika ada yang telah kembali ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencucui rahmat ke atas ruh mereka insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Muka surat 124 orang baru dah. Mau sampai 124. Perenggan yang berapa dah dalam kitab dalam Quran ni? Perenggan yang keempat daripada atas. Ya. Ke apa dia? Ke baris ke apa? Ya. Jadi kita masih lagi dalam bahagian mualat bacaan Al-Fatihah ketika dalam sembahyang. Mualat artinya berturut-turut ayat daripada satu ayat kepada satu ayat, tidak berhenti ataupun tidak diselangi oleh mana-mana kalimah. Sama ada habis satu ayat nak sambung satu ayat ataupun berhenti di tengah ayat. Itu maknanya tak mualat lah. Itu maknanya tidak mualat. Putus mualat. Jadi Fatihah dalam sembahyang wajib tidak boleh putus mualat. Kena mualat. Tidak boleh diselangi ataupun berhenti lama baru sambung. Okey, kita terus kepada kitab. Wa ma'ri'ayatin muwalatin fiha bi an ya'ti bi kalimatiha 'alal wala'i bi alla yafsilu baina shay'in minha wa ma ba'dahu bi aktsara min saktatin tanaffusi awil 'ayyi. Wa ma'ri'ayati muwalatin fiha, wajib diperhatikan pula sambung menyambung dalam membaca Al-Fatihah. Dalam membaca Al-Fatihah dan sembahyang ni kita wajib perhati, iaitu tentang sambung menyambung di antara satu ayat dengan satu ayat ataupun di antara satu kalimah dengan kalimah yang lain. Satu ayat kata habis satu ayat tak? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu satu ayat kan. Kemudian
Ar-Rahmanir Rahim. Nak tak boleh renggang antara alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Dia nak itu sambung menyambung di antara satu ayat dengan satu ayat. Kita kena bagi ya. Ni okeylah. Ya. Ni sini. Jadi Gustan balik lagi. Datuk habis kat mana baru ni? Wa ma'ari ayatin. Dah ya, so saya start sini. Kemudian ya'ti bi kalimatin. Atas lagi. Oh gitu. Betul lah, mungkin kitab Datuk. Ni baca dah. Ya. Sekali lagi. Kita kena gustang belakang. Dah. Saya sebab mungkin sebab dia royak saya muka surat 21 26 tu mungkin dia. Jadi saya royak kat ni. Sini. Belakang dah. Lepas dah. Kita miss. Mari mana saya akan mari ke depan lagi. Gustang. Sekejap deh. Ayatin huruf fiha. Okey. Salah ya. Jadi maknanya kebetulan Datuk telefon je, kita nak pergi tasih tunjuk kitab kita dengan dia tu. Jadi Gustan balik lagi. Sebelah lagi ya. Wa ma'ari ayatin hurufin fiha. Saja. Kita saya kena gustan lagi. Satu. Allah khaffafah. Okey. Alhamdulillah. Iya ke? Insyaallah hari ini dah. Wa mari ayatin harfun mutaqaddimin alhamdulillah. Ni alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah. Fin nasibin qafa bainaka. Sekarang kita sin. Walau khaffafa iyyaka. Khaffafa. Iyyaka amidan. Ya'ti bi kalimatin qiraati imami. Bitakhalluli ma lahu.
Ya. Oh, tak ya. Tak apa tak. Kalau saya ni saya ada babik dah sikit-sikit. Kalau dia kosong tak erti ah. Wajib berserta dengan basmalah. Ma'ariyah tentang sebustan kali taqdimin mutaakhirin alhamdu okey alhamdu hurufun fiha maliki alhamdu kalau tasdid harfun wahiyah Allahumma ya Allah fa'iyah qadirun ini asal ni di sini dan membaca tahiyat wajib berserta dengan basmalah tasdid fiha arwah alhamdu dah berapa ni dah sini dah sikit lagi tasdid alhamdu wa waqa'a khilafun bainal mutaqaddimin membaca alhamdu dibaca dengan ha dan membaca taraddud qaf dan kaf membaca Ar-Rahman okey wa sallama qara'aha thumma al-Fatihah dan muasyad dengan tidak tahu wa ma'at tasdidati fiha wa hiya 14 dan kalau asal mentasdikkan huruf yang tidak ada tasdik fiha wa hiya okey dengan cara membaca kalimahnya tanpa Fatihah kalau seorang itu mentasdikkan huruf bila sikit ya. Cahaya matahari alhamdulillah arba'ah mentasdik huruf yang tidak ada stik maka sah sembahyang dan haram wa ma'at tasdidi fiha wa hiya arba'at
وهي 14 لأن الحرف المشدد بحرفين فإذا بطل من حرف. Okey. Iyaka. Okey. Wa ma'at tasdid. Meniadakan tasdid. Baca Ar-Rahman, baca Ar-Rahman. Maliki bila al-simi'ah. Dan tahu ada tasdid mengajar maka bacaannya. Okey. Harus diperhatikan huruf-huruf. Kalau Maliki dibaca dengan pendek, semua hurufnya ada 100. Dan kalau huruf-hurufnya tasdid dihitung pun maka menjadi 155. Juga makhrajnya seperti yang letak makhraj huruf dhad, juga huruf lain. Okey. Wa ma'a ri'ayatina fiha wa ma'a ri'ayati hurufin. Situ fiha wa hiya kullu qiraati maliki wa hiya ala qiraati maliki bila alfin mi'atan wa wahidun wa arba'una harfan wa hiya ma'a tasdidatiha mi'ata wa khamsatun wa tis'una harfan wa makharijaha ayil hurufil khuruj kama khridadin wa ghairaha. Okey. Wa ma'ri'ayatin hurufin fiha, harus diperhatikan pula huruf-hurufnya. Dalam huruf-huruf dalam setiap kalimah dalam ayat Al-Fatihah. Kalimah artinya satu perkataan. Itu kalimah lah. Macam Bismillah, Bismillah satu kalimah, Ar-Rahman satu kalimah, Ar-Rahim satu kalimah. Kalimah bahasa Melayu satu perkataan lah. Wa ma'ri'ayati hurufin fiha, dan kita harus di sini Indonesia, kalau kita wajib harus ni dia Indonesia dia wajib, dia kata harus lah. Bagi kita wajib lah ni, wajib diperhatikan bukan harus tu. Wajib diperhatikan pula huruf-hurufnya. Hak dulu tasdid dah. Wajib diperhatikan pula huruf-hurufnya. Huruf-huruf dalam setiap kalimah dalam Al-Fatihah itu. Wahya ala qiraati maliki. Contohnya dalam bacaan maliki, maliki, maliki yaumiddin. Dalam perkataan maliki yang kita baca maliki yaumiddin itu dibaca pendek semua hurufnya. Iaitu kalau kita baca maliki tak ada sepatutnya maliki ya maliki. Tapi kalau kita baca maliki berarti kita telah hilang satu huruf alif. Dia baris al-fatah tu. Tak. Dia walaupun dia tulis maliki, ejaannya dalam Fatihah tu maliki, tapi bacaannya maliki. Tak. Dia buah baris al-fatah pada ma mim tu ganti daripada alif. Sebab alif tu kan huruf mat. La alif huruf mat. Bila huruf mat alif kalau di hadapannya berbaris di atas, maka hendaklah dibaca dengan mak wajib, dengan mak
Dibaca dengan mak asli, satu alif. Sebab itulah baca maliki, tapi pada tulisannya maliki, min lam kah saja. Tulisannya min lam kah, tapi barisnya al-fathah ma artinya min alif lah pada hakikatnya. Jadi dia kata kita kena ambil juga perhatian, wajib memberi perhatian tu dengan huruf-hurufnya. Kalau maliki itu min lam ka itu dibaca pendek semua hurufnya, dibaca pendek, maka bila alfin semua dibaca pendek, semua hurufnya ada 141. Dan kalau huruf-huruf bertasdid dihitung 2, maka ada 155. Jadi kalau dibaca maliki itu dengan satu, dengan maliki, bukan maliki, berarti kita telah hilang satu huruf daripada huruf Fatihah lah pada bacaan. Walaupun pada tulisan tak ada hilang, tapi pada bacaannya, sebab bila kata baca baris al-Fatah, berarti ada alif yang tak nampak. Ada alif yang tak nampak lah, alif mat. Jadi sebab tu dipanjangkan maliki. Jadi dia kata kalau kita baca dengan maliki, ikut pada tulisan ni maliki, maka berarti kita telah hilang satu huruf daripada huruf Fatihah. Dan dikata kalaulah kita baca tu hak baris Fatah kita pendek belaka, sebab apa? Tak ada pada tulisan alif dah. Berarti kita Fatihah ada 141 huruf saja. Dan sedangkan Fatihah ni ada 141. Semua huruf Fatihah ada 141. Jadi kalau kita baca maliki yaumiddin, berarti kita telah hilang satu hurufnya. Itu maksudnya. Dan kalau huruf-huruf bertasdid dihitung 2, huruf bertasdid kita ngaji dulu saduh lah. Asalnya dia itu 2 huruf. Asalnya 2 huruf. Kan iya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asalnya alif ya asalnya. Ya asalnya. Asalnya dari segi bahasa, dari segi bahasa hak bertasdid itu asalnya 2 huruf. Tapi nak tak sedap bacaannya, hak ni bahasan lah, hak asal tu hak ni Fatihah ni hak asal dah, hak asal terhantung gitu dah, tapi bahasanya bahasa Arabnya kalau tidak diberi tasdid, tak jadi tasdid, asalnya 2, ya tu 2 kali asalnya. Jadi iya lah. Jadi orang Arab kata kenapa diberi tasdidkan, sebab tak sedap bacaannya. Sebab tu jadi daripada iya kepada iya. Bukannya mula tu Jibril turun iya dah, memang turun dengan iya dah, tapi bahasan dari segi tajwid ni pula mari ni. Dari segi tajwid ni mari pula nak cukup. Maknanya hak tasdid tu asalnya 2 huruf yang sama bacaannya. Macam iya, asalnya iya lah kalau dari segi bahasa Arabnya. Dari segi bahasa Jibril tu malak betul dah, tapi bahasa pula ni, bahasa ni nak bagi tajwid, nak mengajar tajwid betul belaka dah. Orang tu nak ajar kita ni. Maknanya. Jadi dia kata kalaulah dia kata huruf tasdid tu kita hitung 2 jugalah, walaupun iya ya satu ada, tapi asalnya 2. Sebab apa tasdid, maka huruf Fatihah ada 155 huruf. Okey.
Ada. Jadi dua kali iya ada. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi dua situ tak nampak pada tulisan, dua huruf. Okey. Jadi harus artinya wajib diperhatikan pula selain dulu dia sebut dah tasdid dah. Sebelum ni wa ma'a tasdid dah TV. Selain daripada tasdid, kita juga kena perhatikan pula huruf. Huruf mana tu? Huruf yang tidak nampak pada tulisan. Tetapi pada bacaannya ada. Dah, seperti Maliki ni. Bacaannya Maliki. Kalau kita baca Maliki, berarti kita telah hilang satu huruf. Okey. Maliki bila alfin tu. Bila alfin. Wahia ala qiraati Maliki bila alfin. Dan dengan tidak ada alif. Maliki. Tak ada alif. Yang ada alif Maliki. Dah, Maliki. Tapi tidak ada pada tulisan. Pada hakikatnya ada satu huruf di situ. Tu kita wajib juga beri perhatian. Maknanya tak bolehlah walaupun tidak ada pada penulisan, tapi pada hakikatnya ada di dalam bacaannya. Ada. Semua hurufnya ada 141. Dan kalau huruf-huruf bertasdid dihitung dua pula, maka ada 155 huruf. 150. Hak mana huruf tu? Ba satu huruf, sin satu huruf, mim satu huruf, bismi tiga huruf. Itu huruf. Bismillahi. Alif satu huruf, lan dua huruf, ha bawah satu, itu maknanya. Jadi dia kata kalau lah hak tasdid kita bilang dua, hak yang alif hak tak ada pada tulisan kita baca dengan ada alif, betulnya baca dengan ada alif. Macam Bismillahirrahmanirrahim. Ma ada. Bacaannya panjang, baris fathah. Maknanya di situ ada alifnya. Jadi pada tulisannya tak ada. Dan pada asalnya memang dah Jibril turun begitu. Tapi bahasan di segi tajwidnya pula. Jadi hak al-fathah tu ada satu huruf alif. Jadi begitulah. Jadi maknanya kalau kita pendekkan baris fathah, berarti kita telah menghilangkan satu huruf daripada huruf dalam bacaan Al-Fatihah. Boleh faham dah huruf tak? Alif betul itulah huruf. Dan kalau lah kita pula dulu Datuk dah sebut dah tentang tasdid. Dah, kalau hak bersabdu bertasdid tak ditasdidkan, berarti hilang satu huruf pula di situ. Sebab tasdid itu adalah asalnya dua huruf. Okey. Juga makhrajnya, artinya kita wajib perhatikan juga makhraj. Bacaan Fatihah kita kena betul makhrajnya. Kalau tak betul makhrajnya, sembahyang kita tidak sah. Sebab Fatihah ini adalah bacaan yang wajib. Seperti hal letak makhraj huruf dha, huruf dha dan juga huruf-huruf yang lain. Kalau kita buat waladha, bunyi itu tak jadi dot, jadi dah. Bunyi dah itu dal. Jadi salahlah bacaan kita. Makhraj kita tak betul. Dia dha. Ghairil maghdub ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Dia ujung lidah ni ujung diumbi gigi tak, setelekung sikit lidah. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Kalau ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, maka bertukarlah dha kepada dal.
makhrajnya. Bila bertukar jadi tak jadi dak lah, jadi dak. Bila jadi dak, salahlah bacaan Fatihah kita, maka tidak sahlah sembahyang kita. Itu jadi dia harus di situ tu Indonesia kita wajib diperhatikan. Okey, dan juga makhrajnya seperti halnya letak huruf makhraj huruf dha, tapi dia tak bagi tahu sini. Kayak moleknya sepatutnya huruf dha dengan dal. Dha, walaupun baca ejaannya bunyi da atau dha, tu da datang da lebih kurang. Tapi itulah dia kata seperti makhraj huruf dha. Maksud dia nak bagi tahu supaya jangan bagi sama dengan huruf dal. Maksud dia gitu. Boleh dah? Kalau ghairil maghdubi alaihim waladdallin, jadi dah belakalah. Okey. Okey. Falau bada'a qadirun aw man amkanahu ta'allumu harfan bi akhar walau dadan bi dha'in aw lahnan yughayyirul ma'na ka kasri ta'in an'amta أو ضاتمها وكسر كاف إياك لأضمها فإن تعبد ذلك وعلم تحريمه بطلت صلاته وإلا فقراءته. Falau bada'a qadiran, apabila seorang mampu membaca dengan fasih, okey, au man amkanahu ta'allumu, atau belajar membaca fasih. Artinya apabila seorang mampu membaca dengan fasih, fasih dah baca betul, molek dah baca Fatihah, au man amkanahu ta'allumu harfan bi akhar, ataupun belajar ataupun mampu belajar, boleh belajar, lidah molek, tok guru ada, tempat nak pergi belajar ada. Itu maksudnya. Au man amkanahu ta'allum tu, atau belajar membaca fasih, artinya boleh belajar. Bukannya dia ni jenis telur, bukannya jenis pelak, bukan jenis gagak. Itulah. Itu maksudnya. Man amkanahu tu orang yang berkemungkinan, artinya syarat dia cukup, lidah dia tak telur, baca dia bukan orang gagak. Satu. Okey. Au man amkanahu ta'allum. Okey. Kalau apabila seorang mampu membaca fasih atau belajar membaca fasih, ada tok guru, ada tempat nak belajar. Tapi kalau lidah molek, dak pelak, dak telur, dak gagak, tapi tak ada tok guru nak ajar, orang tak mampu juga nak belajar. Tak? Jadi dua ciri lah. Amkana ni. Amkana di sini. Orang yang mampu belajar membaca ni, dua, iaitu dengan syarat lidah dia molek,
ada guru yang pandai mengajar. Kalau ada hak macam kita ngaji jamak kecil mula juga, tak berapa paksa juga tu, tak mampu juga lah. Okey. Amkanahu ta'allumu harfan bi akhar, atau belajar membaca fasih lalu menggantikan satu huruf Al-Fatihah dengan lain huruf, harfan bi akhar walau dadan bi zaid, sekalipun da dengan dha, da dengan za, DHO ni za, DLOD dha, da dengan za, au lahnan, atau beraksi-aksian, membaca yang sampai menambah makna kalimahnya. Okey. Kasri ta'in, misalnya membaca kasrah ni bagi bawah lah, atau didhamahkan huruf ta pada an'amta dibaca dengan an'amti, kasrah dengan patutnya an'amta, tapi dia baca an'amti, an'amti. Okey. Pada kaf pula, kasrah pada kaf, iyyaka dia baca dengan iyyaki, iyyaka, wa kasri kafin, an'amta au dhamatha, baca an'amta ke ataupun an'amtu ke, hak asalnya an'amti lah. Ataupun pada kaf iyyaka, tak, iyyaka dia baca dengan iyyaki ataupun iyyaku. Kalau didhamahkan tidak berubah makna. Kalau hal itu sengaja dilakukan dan mengetahui bahawa hukumnya haram, maka solatnya menjadi batal. Kalau tidak, bacaan surah Al-Fatihahnya saja yang batal. Okey. Fa in ta'abbada zalika wa alima tahrimahu batalat salatu wa illa faqira'atuhu. Okey, dia kata apabila seorang mampu membaca fasih atau mungkin boleh belajar atau belajar membaca fasih, ada syarat boleh belajar baca dengan fasih, lidah molek, ada tok guru yang fasih membaca, itu maksudnya. Lalu menggantikan satu huruf, tapi sengaja dia ganti pula satu huruf dalam Fatihah, umpamanya huruf la dia ganti dengan za, ghairil maghdubi alaihim, tapi dia baca ghairil maghdu, za dengan za tak? Tadi za dengan da, dia ganti walaupun za dengan za, satu huruf Al-Fatihah dengan huruf sekalipun za dengan za, maka batallah di situ, hukumnya batallah sembahyangnya. Batallah sembahyangnya sebab bila ubah huruf maka berubah selalu dah makna perkataannya. Sebab apa jadi batal? Bacaan tak betul dah, makna pula berubah, jadi salah pula maknanya. Sebab itulah jadi batal. Ghairil maghdu, dia baca ghairil maghdu,
Jadi maka batal tu hukumnya. Atau beraksi-aksian, atau beraksi-aksian membaca yang sampai merubah makna kalimahnya, ataupun tak sengaja tapi memang dia tu jenis telur. Beraksi-aksian sing Indonesia lah. Kalau dia kata berlakon-lakon, ada ni maksud kita ni telur ni. Beraksian di sini hak kita kata telur. Ataupun dia telur. Membaca yang siapa merubah makna kalimahnya, dia telur menyebut huruf-huruf dengan betul sampai mengubahkan maknanya. Okey, sampai jadi berubah makna tak? Tadi memang dah sahih dah, dha dengan za tu memang dah batal dah. Hak ni dak sengeleng telur. Telur. Bila sebut cara telur pun jadi berubah juga makna. Okey. Misalnya dia membaca kasrah atau dhammah huruf ta pada an'amta. Misalnya dia ghairil maghdubi an'amta alaihim siratal ladzina an'amta alaihim. Betul tak? Tapi dia telur, tak boleh nak sebut tak, jadi ti. Jadi ti ataupun jadi tu. Bukan sengeleng sebab telur. Sebab telur. Siratal ladzina an'amtu alaihim atau siratal ladzina an'amti alaihim. Lidah dia tak boleh nak gitar. Lidah dia tak asal kejadian lidah dia tak boleh nak gitar. Kalau berlaku lah. Kalau berlaku sebab kita ni wajib semayang belaka, telur tak telur pun tak. Okey. Ataupun pada kaf iyyaka. Iyyaka kalau di dhammah artinya bagi depan. Dhammah ni bahasa Melayu kita bagi depan. Dia baca iyyaku na'budu. Telur tak boleh nak dia iyyaka na'budu. Dia iyyaku na'budu. Sebab telur. Okey? Dhammah atau merubah kalau dhammah tidak merubah makna tapi maknanya tak berubah juga, maknanya betul juga, cuma baris je tak kena. Baris je tak kena. Tapi hak tadi huruf dha dengan za dia ubah huruf, berubah makna. Hak ni tak berubah makna. Iyyaka mana iyyaku iyyaki tak berubah makna, tak boleh nak sebut dengan sebab telur. Tapi di segi makna tak berubah. Huruf tak berubah, baris je berubah sikit sebab telur. Sebab telur. Kalau hal itu sengaja, maka berarti okey, ia telur dalam huruf sampai mengubah walaupun dha dan dha. Misalnya seperti yang baca baris di bawah bagi an'amta jadi an'amti. Kamu memberikan pada perempuan tak? An'amta engkau lelaki, an'amti engkau perempuan. Tak berubah makna tu. Atau memberikan baris depan bagi tu. Dalam an'amtu. An'amta maka jadilah dibaca an'amtu, aku beri nikmat atas mereka itu. Atau yang memberi baris bawahkah kepada iyyaki. Iyyaka maka jadilah iyyaki kamu perempuan, kalau kamu lelaki iyyaka. Tak berubah makna tu. Yang aku sembah. Sebab ki tu pula tu bukan balik ke kita, balik pada Tuhan. Iyyaka engkau dah, malaikat engkau Tuhan dah. Tapi kalau iyyaki ke balik pada Tuhan juga, tapi jadi perempuan. Nah,
Kalau dhammah tidak ubah makna, kalau hal itu sengaja lakukan mengetahui bahawa hukumnya haram, maka solatnya menjadi batal. Jadi dia kata kalau sengaja batal lah. Tapi kalau hak tailor tadi tak ada apalah, tak boleh nak, memang tak boleh nak gidah. Tak boleh nak gidah. Nak ke lidah tak boleh, tak jadi juga. Tapi kalau kita hak molek ni sengeleng, an'amta, dia baca an'amti, ta tu untuk laki, ti tu untuk puan. Awak telah memberi nikmat. Ni awak an'amta atau iyyaka na'budu, iyyaki na'budu, berubah mana? Ka laki, ki puan. Kalau sengeleng kita ada dak apa mau, dak buat urut, dak ubah sikit abuk, cuma baris je. Tapi bila tukar baris jadi lain. Alih nun te anta, alih nun te anti, anta awak laki, anti awak puang. Ejaannya sama tapi barisnya lari. Bila ubah baris dia lari mana? Kalau sengeleng batal lah sembayangnya. Kalau makni kalau tak khabar pun tak apa, tapi dah adab belajar kena rayak. Pekoh dia tulis jelas dah. Memanglah. Tapi tak boleh kira lah sengeleng. Lah kita ni macam-macam. Biar hari ni nak baca iyyaki na'budu lah. Atau hari ni nak kata an'amti alaihim lah. Tahu? Wajib kena baca an'amta. Tak. Dia tahu wajib kena baca an'amta, tapi tak ngaji juga bahasa Arab. Dia kata an'amti pun super juga baca tulisan dia. Baris je buat lari. An'amtu pun super juga. Baris je buat lari sebab tak ngaji bahasa Arab. Biar nak baca gitu sekali, maka batal lah sembahyangnya. Kalau tak batalnya hak tailor. Kalau tak boleh nak pergi, lidah dia jetak kok tah duk titu titu baru dah batal. Kalau kita hak boleh jetak ni, hak molek pergi sengeleng, batal lah sembahyangnya. Bukan benda ni nak suruh kita khabar kanak kita ajar semayang dia. Iyyaka ni tak boleh kata iyyaki. Iyyaku pun tak boleh, wajib iyyaka saja. Kena iyyaka saja. Begitulah an'amta tak boleh. Apa nak kata an'amti, an'amtu tak boleh, mesti satu baris je an'amta saja baru sah semayang. Tu maksud dia. Okey. Didomahkan baris depan tidak merubah makna. Kalau hal itu sengaja lakukan, kalau sengaja diubah baris dan mengetahui bahawa hukumnya haram, maka solatnya menjadi batal. Solatnya menjadi batal. Kalau tidak tak tahu tak tahu, belajar melek dah. Belajar molek dah betul dah, baca terus kapung. Betul apa tak orang molek dah. Biarlah hari ni nak terus baca iyyaki na'budu wa iyyaki na'budu wa iyyaku nasta'in. Tidak molek pergi sengeleng buat. Dia kata kalau tidak jadi dia kata batal lah. Tapi kalau tidak, kalau dia kata hukumnya haram, maka solatnya menjadi batal kalau sengaja. Kalau tidak, kalau tak sengaja, telor. Tu balik pada telor semula tu. Kalau tak sengaja, memang tak boleh nak pergi iyyaka, ada iyyaku, iyyaki. Kita hak tak tailor tu terpayah benda dah dia tailor tak ada orang nak buat. Tu maksudnya. Kalau tidak, artinya tak sengajalah belajar terjadi dengan sebab lidah tak pasah dah tailor. Bacaan surah Fatihahnya lah saja yang tak betul. Tak betul tu bukan kerana tak betul, kerana tak boleh nak jadi betul. Itu maksudnya, kan tak boleh nak jadi betul macam orang lidah molek. Maka Fatihahnya lah yang saja tak betul, solatnya sah. Itu Fatihah saja yang batal tu, batal di sini artinya batal tak betul lah.
Walaupun batal tapi tak boleh nak pergi dah. Semayang wajib kena semayang dah. Maka solatnya sah lah hak orang Thailand tu, hak orang okey. Jadi hak orang yang sekalian tadi dari segilah dia wajib ulang semula Fatihah dia, baca betul semula baru boleh rokok, baru jadi sah. Hak sekalian buat an'amti alaihim atau iyyakina atau iyyaku na'budu sekalian. Sekalian gini dia wajib ulang semula, buat betul semula baru boleh rokok. Kalau tak betul semula batal lah sembahyang dia. Naam. In a'adahu 'ala as-sawabi qabla tulil fasli kama 'alaiha amma ajizun lam yumkinhu ta'allumu fala tabtulu qira'atu. Dia kata na'am, ya memang in a'adahu 'ala as-sawabi, kalau ia mengulangi dengan benar qabla tulil fasli, sebelum lama berselan, kamala 'alaiha, sempurnalah bacaannya. Macam sebut sani lah dalam royak dulu. Dalam royak dulu sani. Kalau hak sia an'amtu tu dia pun balik semula an'amta, baca Fatihah semula, baca an'amta alaihim, iyyaka na'budu semula. Kalau dia ulang ya, dia kata. Kalau ia mengulangi macam saya royak sat ni lah, dia ulang baca betul semula hak kan lain tadi. Kalau ia mengulangi dengan benar, artinya baca betul semula hak sengelain tadi, usah pergi tukar baris tadi. Sebelum lama berselang, sebelum lama berselang. Kita ni lama dalam bahagian bab semayang ni lebih pada sekali ambil nafas, maka lama dah. Berarti baru ulang semula. Kalau berhenti dan setengah nafas berhenti ulang tu tak lama lah. Tapi walaupun amin baru bismillah semula, maka lebih pada sekali nafas dikali lama dah. Batal. Kena takbiratul ihram semula lah. Gitu. Betul hak sengaja lewat salah tadi. Itu dia kata memang kalau ia mengulangi dengan benar, artinya baca betul semula barisnya sebelum lama berselan, artinya lebih daripada sebelum, artinya lepas sebelum pada senapah berhenti, sempurnalah bacaannya, maka betul baliklah Fatihah dia, sahlah sembahyang dia tu sahlah. Tapi kalau lama berhenti baru nak ulang, kena takbiratul ihram semulalah. Batal dah sembahyang dia, batal dah. Amma ajizun lam yumkinhu ta'allumu fala tabtulu qira'atuhu. Hak kita sebut dah sani. Namun untuk orang tidak bisa membaca pasal hindung kata, orang tak terdaya, tak mampu nak baca dengan pasal, saya kata tadilah hak Taylor tadilah. Dah cakap nak belajar dah, tok guru kata aku kikir lidah ni ke macam-macam guting ke, walau kata marah gitu pun tak boleh nak pergi. Itu maksudnya ajizon tu. Orang yang tidak bisa, tidak mampu membaca dengan fasih, orang Taylor lah. Pula tidak mungkin mempelajarinya. Ataupun lidah molek tak ada sahabuk nak ajar. Dalam kampung dia tu kok badi bacaan tak molek belaka. Bacaannya tidak dihukumi batal lah, maka semayang dia sah lah. Kita pegang atas Taylor lah ni hak tempat tak boleh nak belajar, tak ada tempat belajar belaka dah. Gitu.
Tak kira lah ni takut-takut berlaku dalam keluarga kita, mana tahu dah. Yang boleh hok pelak seorang minta jauh belaka lah. Gitu. Tapi dah mau jangan jokoh lah. Nah mayang tak apa lagi baca gini pemuh mayang lah dan warna dah baik kidah tu hangwi kemung. Dah. Jangan duk jokoh duk gadang lah. Asuh sikit-sikit pun. Ya Allah. Sebulan dah asuh kamu dah jadi kau pakai gitulah. Jadi bab telur ni bukan pada dua kalimah ni saja. Semua daripada alhamdulillah tak ada semua telur, tak ada apalah. Ni contoh sajalah dua perkataan ni dan ni contohnya. Semua telur. Ya Allah, kalau orang tak telur tak betul sangatlah dah, tapi dia telur. Tak apa, semayanglah gitu. Tuhan terima. Dah Tuhan beri ke dia. Bukan dia lewat telur dah. Tapi oleh kerana akal sempurna, wajib sembahyang telur tak telur pun, bisu tak bisu. Okey. Wa kadza lahinun rahnan. Okey. لا يغير المعنى كفتح دال نعبد لكنه إن تعمد حرم وإلا كره. Demikian pula untuk orang yang aksi-aksian. Saya ada ayat dah. Ni Indo ni, kalau Melayu ni orang telur, aksi-aksian ni Okey, yang tidak boleh baca dengan betul ni. Demikian pula untuk orang yang aksian membaca, telur membaca. Tetapi walaupun telur tidak sampai merubah makna. Semisal membaca fathah huruf pada na'budu, okey, huruf da pada na'budu. Lakinnahu in ta'ammada haruma. Tetapi kalau yang seperti itu sengaja dilakukan, hukumnya haram lah. Na'budu, pada na'budu dia nak hak telur boleh na'budu, na'budi gitu sama. Tak ada apalah dia. Tapi kalau hak sengeleng, tapi kalau seperti itu sengaja lakukan, hukumnya haram. Hukumnya haram lah. Kalau tidak hanya makruh. Artinya kalau tak, artinya tidak boleh telur semua, tak boleh, maka makruh sajalah. Kita makruh kan sah belaka tak? Kata makruh saja tak? Boleh. Hak barang yang makruh makan, kita ke makan tak menjadi dosa. Begitulah. Gitulah. Boleh tak? Yang ni bahasanya hak telur dengan hak dok dengan hak sengeleng je. Bahasanya di sini hak telur dengan sengeleng. Wa waqa'a khilafun bainal mutaqaddimin wal mutaakhirin fil alhamdulillah bil ha. Okey. Wa fin nutqi bil qaf al mutaraddidati bainaha wa bainal kaf. Okey. Wa waqa'a khilafun bainal mutaqaddimin wal mutaakhirin. Ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin berselisih pendapat.
berlaku khilaf, berselisih pendapat. Khilaf ni berselisih pendapat di antara ulama mutaqaddimin, hak kedian ni lah. Mutaqaddimin ni hak selepas daripada hak tabi'in sampai sekarang lah, hak baru. Bukan mutaqaddimin hak dahulu. Daripada tabi' sampai tabi'in tu hak dulu, mutaqaddimin yang dahulu. Mutaakhirin hak lepas daripada zaman tabi'in sampai sekarang tu mutaakhirin, yang akhir daripada perkataan akhir, mutaakhirin deh. Berlaku mana tu? Fil alhamdu. Berlaku perselisihan pendapat antara ulama mutaqaddimin dengan mutaakhirin, ulama yang dahulu lepas pada sahabat dengan hak dia ni. Dalam membaca alhamdulillah dibaca dengan alhamdulillah, baca dengan tu dalam surat ni. Tentang bacaan alhamdu. Maksudnya alhamdu tu pada bacaan alhamdu, pada bacaan alhamdulillahirabbil alamin, tapi dia baca dengan alhamdulillahirabbil alamin. Dia tukar dengan lagu mana hukumnya? Ada berlaku perselisihan pendapat, khilaf ulama dahulu mutaqaddimin dengan ulama kemudian mutaakhirin. Okey. Allahumma. Okey, wa waqa'a khilafu bainal mutaqaddimin wal mutaakhirin fi alhamdulillah bil ha wa fi nutqi bil qaf al mutaraddidati bainaha wa bainal kaf. Ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin berselisihan pendapat tentang bacaan alhamdulillah dibaca dengan alhamdu dengan dan membaca huruf qaf pada iyyaka dibaca iyyaka na'budu, tapi dia baca iyyaka na'budu. Okey, ini bahagian perkataan ini saja. Okey. Wajazama syaikhuna fi syarhil minhaj bil butlani fihima. Dan syarah dalam kitab syarah al-minhaj oleh guru kita, iaitu oleh sini Ibn Hajar. Guru kita di sini, guru yang mengarang kitab ni, Syekh Ibn Hajar. Imam Ibn Hajar dia kata dalam kitab syarah, dalam kitabnya yang bernama Syarhul Minhaj, guru kita, karangan dia lah, karangan Ibn Hajar sendiri, memantapkan terhadap dua bacaan itu, membuat keputusan, memberi hukum bacaan ni. Kalau alhamdu dibaca dengan alhamdu, iyyaka dibaca dengan iyyaka. Kata Ibn Hajar dalam kitabnya Minhaj, Syarhul Minhaj, batal. Okey? Memantapkan terhadap dua bacaan itu sebagai yang batal. Batal bacaannya, batal. Selain bila masih dalam waktu-waktu belajar, kecuali hak duk tengah belajar baru masuk Islam, ingat dah baris dah apa betul lagi, huruf makhraj dah duk tukar lagi, tak apalah. Wajib bila Islam wajib dah semayang, walaupun ikut orang saja tak baca benda satu pun, dengan niat saja hak lain dah ingat kena buat dah. Dah dia Islam dah. Gitulah. Kecuali kata hak tengah belajar, tukar mimba makhraj huruf tu, ngapa molek dah tapi tukar mimba huruf, hak kah jadi kah, hak dah jadi du, tak apalah, sebab tengah belajar. Okey. Berlaku perselisihan pendapat antara ulama mutaqaddimin mutaakhirin. Saya ulas sekali lagi.
dalam seorang membaca alhamdulillah, dibaca dengan pada alhamdulillah, dan dalam menyebut qaf pula yang ada taradud antara qaf dengan kaf, iyyaka je iyyaku, sekali iyyaka, iyyaka sekali iyyaqa, dalam surah Al-Minhaj guru kita Ibn Hajar ada menjazangkan membuat ketetapan, batal keduanya. Kalau baca macam tu batal keduanya, walaupun alhamdulillah saja je, dia baca dengan alhamdulillah, hal lain tak berubah tu pun batal juga. Hal lain tak berubah tu malah dah alhamdulillahirabbil alamin. Kemudiannya iyyaku na'budu, tu pun sebutan itu pun batal juga. Malaikat orang yang tidak menjadi batal sembahyangnya, orang yang membaca sedemikian itu bila menjadi teruzur, telo dan tengah belajar baru masuk Islam, sebelum masuk waktunya. Tetapi okey, lakin jazama bis-sihhati fis-saniyati shaykhuhu Zakaria wa fil ula al-Qadi wa ibn Rif'ah. Lakin jazama bis-sihhati fis-saniyah, tetapi guru beliau, guru pada Syekh Ibn Hajar bernama Syekh Zakaria, memantapkan terhadap bacaan kedua sebagai yang sah. Bacaan yang kedua sebagai yang sah. Apa mana bacaan yang kedua? Iaitu bukan iyyaka tu dibaca dengan iyyaku. Iyyaka qaf dia baca dengan qaf, bukan ka. Itu masuk bacaan kedua. Bukan alham tu. Dah? Tetapi guru beliau, iaitu guru pada Syekh Ibn Hajar, Syekh Zakaria, memantapkan membuat apa keputusan hukum terhadap bacaan kedua. Bukan kedua-duanya, bacaan yang kedua iaitu ka dibaca dengan qa. Itu maksudnya bacaan kedua. Sebagai yang sah kata Syekh Zakaria. Sah. Demikian pula Al-Qadi dan Ibn Rafi'i terhadap bacaan yang pertama. Tapi ada lagi pendapat, iaitu Imam Al-Qadi dan Imam Ibn Rafi'i mengatakan hak baca alhamdu pun sah juga. Sah juga. Tapi kita pakai hak Ibn Hajar lah. Gitu. Macam mana ayat hukum di sini, pendapat-pendapat ulama. Inilah ulama mutaakhirin. Mutaakhirin ni iaitu bagi Syekh Ibn Hajar, kata Syekh Ibn Hajar tak sah belaka Fatihah dia kalau dia baca alhamdu iyyaka na'budu, tak sah belaka. Kata Imam Zakaria alhamdu tak sah, tapi kalau iyyaka na'budu sah, bagian kaf saja. Kata pula Al-Qadi dan Ibn Rif'ah sah belaka dua-dua tu kalau baca begitu. Tapi kita pegang kepada hak Syekh Ibn Hajar lah. Ulama terkenal pekoh daripada mazhab Imam Syafi'i. Dia rakyat bahasan. Kita kena pegang hak Ibn Hajar. Tak sah belaka. Iyyaku tak sah, alhamdu tak sah. Boleh? Okey.
habis. Okey, sambung lagi. Walau khaffafa qadirun. Okey. Walau khaffafa qadirun aw ajizun muksirun musyaddada ka'an qara'a ar-rahmanu bifakkil idghami batalat salatuhu in ta'ammada wa 'alima wa illa fa qira'atuhu litilka kalimati. Walau khaffafa qadirun aw ajizun muqassirun musyaddada. Okey. Apabila seorang yang mampu membaca dengan fasih atau tidak mampu nak baca, lantaran tak mampu tu tidak mau belajar, tidak mau belajar, menghilangkan tasdik satu huruf, misalnya bacaan Ar-Rahman, menghilangkan tasdik satu huruf. Tasdik di situ Ar-Rahman dekat mana? Dekat Ra. Itu tasdik dah. Saduh lah. Okey. Menghilangkan tasdik satu huruf, misalnya membaca Ar-Rahmanu, Ar-Rahmanu, dia baca Al-Rahmanu, Al-Rahman, dia patut Ar-Rahman. Ra tu ada tasdik tak? Dia buang tasdik, baca Al-Rahmanu. Kalau sambung lalu jadi ada tasdik, dia Al-Rahmanu. Maka salatnya batal. Bagi orang yang mampu lah ni, orang yang mampu, dia belajar dah, reti dah, memang kena baca Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Bismillahirrahman. Dia pergi tenggang sebab nak buang tasdik. Tapi dia tahu memang bacaan ni kena Ar-Rahman, tak boleh Bismillahirrahman, tak boleh gitu. Dia pergi baca juga. Maka dia kata batal sembahyangnya tak? Maka salatnya batal bila ia sengaja melakukan dan mengetahui akibat hukumnya memang salah. Sebab hukumnya dia kena diidramkan, memasukkan. Hukum tajwid dia kena idramkan. Lam tu kena masuk dalam ra selalu. Tapi dia bila al tak masuk dah, diputus nah. Al-Rahman, sebab dia tambah tasdid Al-Rahman. Pada hukum tajwidnya mesti menidghamkan, memasukkan lam masuk terus dalam ra. Bismillahirrahman. Bismillahirrahman. Tak bunyi pun lam dah pada lam. Tak. Bismillahirrahman. Mana ada bunyi alif lam tak? Sebab idgham memasukkan. Tapi dia lagi Bismillahirrahman. Bunyi alif lam ataupun Bismillahirrahman. Maka maka batal lah. Kalau seorang yang berkuasa membaca dengan betul, ataupun seorang lemah daripada membaca dengan betul dan ia taksir pada belajar, tak boleh dia ataupun tak boleh nak baca betul tapi malah nak belajar, pun batal juga semayang. Sebab dia wajib belajar bukan? Nak semayang mesti wajib belajar. Aduh, orang ngajar tapi malah, maka duk kekal gitu, batal lah semayang dia, batal sokmo.
Apa dah aku tak pandai. Dah tak pandai kan boleh kan berada tu. Mau ngomong apa ngah dak ngajar. Malah. Batal juga. Ada tempat belajar malah nak belajar. Batal juga. Nah. Maka salatnya batal bila ia sengaja melakukan dan mengetahui akibat hukumnya. Kalau tidak, maka yang tidak sah hanyalah kalimah yang dibaca saja. Tapi kalaulah dia tu tak tahu, tak boleh baca dengan betul, tak tahu batal, tidak ada orang nak mengajar, maka kalimah tu lah saja yang tak betul. Ni tak ada dah tepat, tak ada lemang, ada belakang dah. Aduh, kita berhabis sampai dekat saya nak suruh mula tadi dah deh. Salah. Kitab lain muka surat lain. Walau khaffafa iyyaka 'amidan aliman ma'nahu kafara. Li'annahu dhau'us syamsi wa illa sajada lis-sahwi. Okey. Walau khaffafa iyyaka amidan. Kalau ia menghilangkan tasdid pada iyyaka, dia baca iyyaka. Gitu, sengaja, dengan sengaja, amidan dengan sengaja. Memang dah baca sama dah jok kacek lagi dah ngaji kapung lagi dah duk iyyaka na'budu tiba-tiba semayang ngeleng giwa iya tak ada iya, tak ada tasdid iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, doa leweh gitu. Itu maksudnya. Walau khaffafa tu kalau menghilangkan tasdid, iyyaka pada iyyaka dengan sengaja, iyyaka dibaca dengan iyyaka, iyyaka na'budu dia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan sengaja serta mengetahui maknanya. Dia pun tahu makna kalau iyyaka makna lain, kecuali engkau malaikat engkau ya Allah. Kalau iyyaka makna dia cahaya matahari. Mengetahui maknanya. Kalau dia tahu makna, dia memang belajar orang ngaji bahasa Arab ngeleng dia buat gitu baca. Iyyaka dia baca iyyaka dia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia tahu maknanya berubah, maka jadi kafir. Orang yang mengetahui dia buat. Okey. Itu maksudnya. Kalau ia menghilangkan tasdid, dibuang tasdid pada iyyaka dengan sengaja serta mengetahui pula maknanya. Kalau ada tasdid mana begini, kalau tak ada tasdid mana begini. Maka ia kafir, jadi kafir dia. Dia ubah bacaan Al-Quran tu dengan bacaannya berubah maknanya. Sebab maknanya kalau iyyaka tak ada tasdid, iyyaka malaikat engkau ataupun ucapan engkau. Kalau iyyaka mana dhau'us syamsi, mana cahaya matahari. Jadi aku sembah cahaya matahari. Iyyaka na'budu, kecuali engkau yang kami sembah. Tapi kalau iyyaka na'budu, cahaya matahari yang kami sembah maknanya, jadi kafir. Aduh. Li'annahu dhau'us syamsi. Kalau tidak, cukuplah melakukan sujud sahwi. Wa illa sajada lis-sahwilah. Kalau tidak, tak boleh nak buat. Telur. Tak boleh nak pergi satu ni. Tak boleh nak pergi satu. Maka
kena sujud sahwi. Sebab lari maknanya. Berlari pun bukan sengaja, tak cakap nak terbang dah, duk telo tu lah. Maka kena sujud sahwi lah setiap kali sembahyang. Satu perenggan lagi. Aduh. Walau syaddada mukhaffafan sahha wa yahrumu ta'ammuduhu kawaqfatin latifatin baina as-sini wat-ta'i min nasta'in. Okey, kalau ditasdikkan seorang yang semayang lah, mentasdikkan, mentasdik benda sabdu, huruf yang tidak bertasdik, asalnya tak ada tasdik, dia pergi tasdik, sembahyangnya tetap sah. Maksudnya tetap sah artinya sembahyangnya tetap sah. Namun begitu pun haram bila sengaja. Bila sengaja haram. Ni tak sengaja lah, tak sengaja artinya macam telur lah, ataupun dah, ataupun tak belajar dengan molek lagi tajwid. Semayang wajib kena semayang tak? Nak buat gana, duk kecek, pok ni pegawai kedutaan duk di Amerika. Mereka pula buat perangai orang mereka juga, tak tahu semayang. Balik baru nak belajar tak? Capur lidah kurang dah tu besar dah apa. Tak apalah, salah pun dah wajib semayang kena buat dulu tak? Kalau mentasdikkan huruf yang tidak bertasdik tetap sah, namun haram bila disengaja. Kalau pandai dah sengaja buat juga jadi haram. Seperti halnya sedikit berhenti, haram pun saja je, tapi makna tak berubah. Seperti sedikit, tapi kalau an'amtu, an'amti, an'amta tu berubah makna. Sebetul sebutir tu ada makna. Awak lelaki, awak puan, an'amtu saya. Takkanlah kita tukang beri nikmat tak? Tapi kalau nasta'in tu dia nasta'in, ditekan situ. Tahta dia bertasdik, tak berubah maknanya. Tidak berubah maknanya, cuma salah bacaan saja. Dia kata kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia pergi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita kan situ. Tempat tak ada sabdu, pergi buat sabdu. Itu. Kalau mentasdikkan huruf yang tidak bertasdik, tetapi sah, tetap sah sebenarnya, dia tetap sah sebab tak berubah makna, tak berubah, bagi berubah bertasdik je. Namun haram bila disengaja, tapi kalau sengaja haram juga. Seperti halnya sedikit berhenti di antara sin dan ta pada, begitulah juga kalau dia berhenti antara sin dengan ta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berhenti gitu lah. Okey. Jadi dia kata berhenti situ dah, tak membatalkan sembahyang, tak berubah makna, tapi haram. Perbuatannya haram. Maksudnya tidak batal tapi haram. Pada sebutan huruf tu sembahyang dia sah, tapi boleh sikit dosa situ. Haram. Dia sengeleng. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia pergi berhenti, pergi rakas ya, tengah antara di atas sing tu, antara ter dengan tak, kata itu maksudnya
hanya sedikit berhenti di antara sin dan te pada kata nasta'in. Dan hukum dia, kalau mentasdikkan huruf yang tidak bertasdik tetap sah, tak disa, namun haram bila dia sengaja. Seperti halnya juga, samalah juga keadaannya itu, seperti halnya samalah juga halnya dia sedikit berhenti sekejap di antara sin dengan te pada kata nasta'in, maka sembahyangnya tetap sah, tapi perbuatannya itu adalah haram kalau sengaja dah. Okeylah, kita bilas sini, barulah siapa nak start tadi mula-mula. Alhamdulillah lah, tak down lah. Tengok-tengok boleh jugalah, wujudlah. Alhamdulillah. Saya harap tuan-tuan dapat faham tak? Boleh jelas Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur dan walau apapun saya ucapkan berbanyak terima kasih di atas memberi perhatian penumpuan pada pengajaran saya. Dan kalau ditakdirkan kita berjumpa lagi, ada kita berjumpa lagi lah. Namun begitu, apa yang baik itu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan jika ada yang tidak baik itu adalah daripada saya bermohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Astaghfirullahalazim. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhika wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin.